Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita meneruskan balik PDP-C kita. Masih berkisar tentang fungsi lah. Masih pasal fungsi. Iaitu kita nak menceritakan macam mana kita nak definisi fungsi. So, kelas pertama kita fokus pada hubungan. Macam mana hubungan tu menyebabkan suatu hubungan tu dikira fungsi atau tidak. So kena ingatlah, fungsi ni bila awak jumpa, bila awak ada hubungan satu dengan satu atau banyak dengan satu. Satu lagi syarat dia adalah semua objek ada image. Gitu. Satu lagi syarat dia lah. Nombor 2. Ni yang pertama lah. Dia mesti ada hubungan ni je. Macam nota yang awak dah buat lah. Tempoh hari. Okay. So kita bergerak kepada berikutnya. Kat sini kalau awak nampak. Kita nak menentukan fungsi dari aspek. Dengan menggunakan ujian garis mencangcang. Okay. Ujian garis mencangcang ni maksudnya. Kita nak kena pasti. Jika garis mencangcang memotong graf hanya pada satu titik, maka hubungan itu merupakan fungsi. Maksudnya bila awak ada buat garis mencangcang, mencangcang ni maksudnya menegak. Garisan menegak. Bila ada suatu graf, graf ni apa-apa graf lah, pada satah kartes. Ni kita panggil kita sebagai satah kartes. C besar tu sebab nama orang. Kartes. Nama orang. Dia asalnya Cartesian in English lah. Tapi kita melayukan dia. Jadilah kartes. Satah kartes kan. Satah kartes tu merujuk kepada ada koordinat X dengan Y. Okey, seperti kita tengok kat sini. Awak ada satu garisan yang warna pink ni kan. Dalam ujian garis mencangcang kita just draw the random ni lah garis mencangcang. Awak buat je kat sini. Tak kisah. Sebenarnya bila kita buat apa-apa garisan kat sini dikira satu jalan kerja lah. Ujian garis mencangcang. Bila awak potong satu, okey, dia bersilang pada satu titik. Awak buat yang tadi yang memang dekat buku teks ni ada biru kan. Dia memang akan bersilang pada satu titik je. Memotong tu dengan arti kata lain bersilang. Bersilang, maaf. Okey, so kita ni contoh dia adalah fungsi. Kita panggil dia fungsi. So yang kedua, kalau kita tengok kat sini, dia adalah ujian garis mencangcang. Bila awak ada satu bulatan macam ni, okey, ada bulatan macam ni, bila kita buat cross didapati dia bersilang pada dua titik. Satu titik pertama dan ni titik kedua. Maka automatik kita cakap ini graf ni bukan fungsi. Gitu je, senang je, very simple. Okey, kita bergerak kepada ni lah. Contoh dua antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi. So kalau awak nampak kat sini. Okey, ni kita punya graf kan. Okey, contoh dia buat ujian mencangcang, buat dot kan. A ni kan. Apabila diuji dengan garis mencangcang, buat mana-mana graf kan, garis itu memotong graf hanya pada satu titik kecuali pada X sama dengan 1 yang tidak memotong mana-mana titik. Okay. Kalau awak nampak, yang ni ada pengecualian lah. Dia bagi pengecualian. Pada X sama dengan 1, kat sini kita potong. Sini dia tak cross mana-mana kan. Okay. Tak cross mana-mana. Tapi bila kita buat apa bergarisan kat sini, 1, 2, memang dia akan bersilang pada satu titik kan. Bagi setiap garis mencangcang. So, automatik kita tahu dia adalah fungsi. Cuma dalam kes A ni, kita kena buat pengecualian. Kita panggil pengecualian. Sebab kat sini cakap kecuali, kita kena identify lah. Kena pasti kat mana dia kena pengecualian. Dia tidak memotong di mana-mana titik pada graf. Contoh kat sini X sama dengan 1 lah. Okey. B ni memang nampak. Okey, cuma awak buatlah. Buat titik-titik. Buat titik-titik. Ni kan. Ni. Kan macam ni lah contoh titik-titik yang saya terus buat kat soalan. Awak nampak lah macam mana kita nak selesaikan nanti. Bila awak buat garis macam memang dia cross. Satu. Macam ni kan. Tak kisah. Bagi setiap garis mencangcang mesti ada satu titik yang bersilang. Maka automatik kita panggil dia berfungsi lah.
Okey, sebab dia hanya memotong graf pada satu titik. Macam tadi kita ada pengecualian sebab ada dekat satu ni lah. Kalau tak ada pengecualian, tak payahlah tulis pengecualian. Kita memang nampak. Kita buat mana-mana pun, memang ada setiap satu garis mencancang satu titik, maka dia adalah fungsi. Okey. Kemudian C pula, kalau awak nampak. Okey, ini garis kita punya soalan kan. Kita pun buat garis-garis mencancang. Alah, buat satu pun dah nampak. Dia kena dekat dua titik. Automatik lah dia bukan fungsi. Tak payah dah. Kalau dah buat satu, dah bersilang dua titik, confirm buat banyak-banyak lagi bersilang-silang. So contoh sini dia adalah bukan garis, bukan fungsi lah. Automatik bila kita buat ujian garis mencancang. Okey, so kena tengoklah sikit. Dia ilmu yang kena ada ujian garis mencancang. Kalau yang first tadi hubungan, yang kedua ujian garis mencancang. Okey, kemudian kita ada part yang ketiga. Okey. Part ketiga ni, selain daripada kita kena pasti fungsi, kita nak macam mana kita nak describe fungsi ni. So yang ni kita macam mana kita nak menulis perkaitan fungsi. Perkaitan antara fungsi kita tu, contoh biasa antara X dengan Y. Maksudnya apa hubungan X dengan Y dalam sartah ni kan? Contoh kat sini kita ada Fx sama dengan X per X tolak 1. Okey, tapi macam mana kita nak dapat benda ni adalah ni? Okey. So itulah yang kedua ni kita akan tulis hubungan dia. Menulis perkaitan hubungan lah. Okey, menggunakan tata tanda fungsi. Macam ni. Okey, ni contoh dia lah. Contoh kat sini ketiga ni awak nampak macam mana kita nak. Dan macam saya describe sebelum tu, awak kena pasti pola lah. Pola dia. Macam mana negatif 3 ni nak jadi 9. Awak kena tengok Bukan negatif 3 pergi ke 4. Awak tengok arrow tu. Okey, macam mana negatif 3 boleh jadi 9. Macam mana kat sini 2 nak jadi 4. Macam mana 3 nak jadi 9. Macam mana 5 nak jadi 25. Yang ni kena banyak pengetahuan lah tentang matematik. Kalau awak nampak negatif 3, 9. 2, 4. 3, 9. Kenapa negatif 3 dengan 3 ni share nombor yang sama? Kalau awak ingat balik, 9, 4, 9, 25 ni kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna. Awak belajar dulu tingkatan 1. So kalau kuasa 2 sempurna sebenarnya dia adalah, kita boleh describe sebagai fungsi kita. Kalau kita ada fungsi G, awak kena cara tulis dia memang kena tulis G lah. Saya lebih suka kalau awak mahirkan diri untuk buat dalam bentuk persamaan. Nak buat arrow pun boleh juga. So cara kita nak tulis, kalau kat sini cakap fungsi G, maka pun tulis G X dalam kurungan X kan. Sama dengan, okey kita tahu 94925 ni adalah nombor kuasa 2. So buatlah X kuasa 2. Itu sahaja jawapan dia. Okay, so nanti bila awak go through latihkan diri 1.1, saya akan minta awak untuk buat ni lah. Contoh ketiga kan, saya bagi hint sikit lah. Ni nanti awak, yang ni kalau banyak latihan sebenarnya ni paling susah lah sebenarnya. Macam mana awak nak kena pasti, macam mana 2 nak jadi 1 per 2, macam mana 3 nak jadi 1 per 3, macam mana 5 nak jadi 1 per 5. Apa hubungan dia? Awak kena tengok lah. Kalau nak awak nampak, saya bagi hint lah. Kalau perasan kan, 2 ni jadi 1 per 2. Maksud dia apa? Upside down. Maksudnya apa tu? Dia upside down. Nanti fikir-fikirlah macam mana kita nak tulis dalam bentuk X upside down. Dan awak kena elok lah, sekarang kita ada fungsi Hx. So janganlah pergi buat G, pergi buat F. Awak kena pandailah menulis cara tata tanda, cara fungsi. Okey, B ni pula. B ni kita ada X dipetakan kepada Hx. Okey, kita tahu apa perubahan nombor-nombor kita. Kita ada 5, negatif 5 kepada 5. Negatif 4 kepada 4. 4 kepada 4. 5 kepada 5. Gitu. Maksudnya kita akan positifkan. Positifkan semua nombor, apa-apa nombor yang negatif, automatik akan jadi positif. Nombor yang positif asal memang automatik lah jadi positif. Okey, tapi yang ni saya akan bagi jawapan.
Sebab ini adalah benda baru bagi awak. Okey. Dalam matematik, kita akan guna satu simbol kita panggil dia adalah, ini sebab nota sikit lah. Okey, jawapan ni saya bagi. Dia punya jawapan adalah HX akan sama dengan, ni kita buat pagar dia. Ni saya nak perkenalkan lah. Dalam matematik, pagar ni kita panggil dia sebagai nilai mutlak. Sebenarnya dia dah ada kat atas ni. Kita boleh tengok kat atas sikit. Tadi saya ada sikit kan. Okey, dalam matematik kita akan ada satu benda iaitu nilai mutlak. Okey, fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak ni. Okey, dalam nilai mutlak, ni contoh ni fungsi nilai mutlak. Apa-apa nombor negatif, kita akan positifkan dia. Automatik jadi. Bila awak letak je pagar, nombor negatif masuk pagar tu, keluar dia jadi positif. Nombor positif masuk pagar tu, confirm keluar juga positif lah. Okey, so saya bagi jawapan kat bawah ni lah. Atau dengan erti kata lain, kita boleh panggil dia sebagai modulus bagi X. Yang ni. So nanti awak boleh buat sikit lah. So nilai mutlak ataupun kita panggil modulus. Modulus, cara nak baca dia. Okey, so nanti buat sikit lah nota bagi benda ni lah, nota bagi nilai mutlak ni nanti Okey. So yang berikutnya kita ada C. Okey, C ni siapa? C ni yang ni saya bagi hint lah sikit. Okey, macam mana negatif 3 nak jadi negatif 27? Macam mana negatif 2 nak jadi negatif 8? Macam mana 1 nak jadi 1? Macam mana 4 dengan jadi 64? Okey, sebagai hint lah. Hint dia adalah, kalau awak perasan, nanti awak fikir-fikir apa agak-agak 27, 8, 1, 64. Pola, tengok pola dia. Hint dia adalah, semua ini adalah kuasa apa? Sempurna. Nanti awak tengok balik lah nota form 1 awak. Kuasa apa yang ada nombor 27, 8 dan 1, 64. Okey. So sekian untuk PDPC hari ini. Selamat menjawab latihan.